Kadang-kadang dia orang tertukar AB. Dah ada yang kita punya. Sebab kalau ada air kosong. Air kosong. Betul. Tunjuk semua ini. Jemaah lelaki duduk sini. Hai. Lah lengo dia. Isteri masing-masing nak pulas lengo kalau duduk. Duduk. Hai. Ekor original. Tak panas okey tak sejuk Ekor semula jadi kan. Masya-Allah. Air kosong je. Tu kenapa macam air kosong? Dah. Ni ambil air kosong. Ambil gelas. Ada gelas tak? Kalau Malaysia pukul berapa sekarang? Tak apa. Siapa tahu Kak? Kak Malaysia pukul apa? 11 lebih. 11:10 minit. Dah buat kat ustazah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu nabda'u bi ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Tengku Fazli, seterusnya Al-Fadil Ustaz Hazmi, seterusnya Puan Saidatul Husna, seterusnya yang dimuliakan para tetamu Allah yang dirahmati. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah. Seterusnya yang dikasihi, dirindui keluarga kita di Malaysia. Dan Alhamdulillah yang hadir setakat ini, baru lebih kurang 5 minit kita mula ni, hampir dalam 700 orang ya. Alhamdulillah ramai juga yang tunggu. Sebab kita maklum tadi tu kan, ramai lagi yang tak tidur 11 lebih. Jadi mungkin dia akan makin naik lah tu. Sebab baru start. Sahabat-sahabat di Malaysia boleh kongsikan perkongsian kita ni. Boleh tekan butang share. Kita mungkin dapat pahala hadir majlis ilmu. Tapi kita dapat pahala berganda lah. Sebab mungkin asbab kita tekan butang share tu 10 orang masuk dan sebagainya. Jadi dapat pahala 10 orang hadir majlis ilmu. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadis yang sahih, barang siapa yang menganjurkan sesuatu perbuatan yang baik, menganjurkan kebaikan, amal soleh, maka dia diberi pahala sebagaimana pahala yang sama sebagaimana orang lain yang melakukan. Jadi kita kadang-kadang tak mampu nak menyampaikan ceramah ataupun dakwah kan, tapi dengan berkongsi tu, seumpama kita lah yang menyebarkan dan menyampaikan dakwah tu, tetapi melalui perantaraan penceramah ataupun pendakwah tersebut. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat di sini pun boleh jugalah tekan butang share. Gitu kan. Dah Oh, dah siap awal-awal lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya sebenarnya segan di hadapan sahabat-sahabat muslimin muslimat, tetamu Allah. Sebab di hadapan saya ni ada ramai ilmuwan di kalangan para muslimin kan, ada orang alim di kalangan ustaz ada ni. Sini yang tak berdengar. Oh gitu. Okey. Masya Allah. Di kalangan muslimin, di kalangan muslimat ni, di hadapan saya ni ada pelbagai latar belakang. Ada doktor, ada mungkin pensyarah, wallahualam kita belum ta'aruf. Sebenarnya antara tujuan kita malam ni, kita nak ta'aruf juga ni, batu kita keluar daripada kita susah nak berkumpul di sekitar Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi kalau nak kumpul dekat dia makan pun bercampur. Jadi kita ta'aruf lah nanti selepas habis ni ya. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat di hadapan saya ni ada para ustaz, para ustazah, para alim ulama. Sama juga di alam maya ni, hampir dan 1000 orang yang hadir ni, Masya Allah. Kita boleh nampakkan muslimin di sebelah sana. Dan ada yang ikuti jemaah kita ni, dia kata sebab ustazah saya ni tak ada mahram kan, jadi cuba hubungi travel lain tak lepas. Jadi kita uruskan juga untuk yang hadir yang nak datang tanpa mahram. Di kalangan para ada yang di kalangan yang anak dara kan, ada di kalangan ibu tunggal dan sebagainya, mak dara pun ada ya. Masya Allah, nenek dara pun ada. Jadi tak ada mahram, sebab itu kita akan nampak jumlah perempuan tu sangat ramailah berbanding lelaki. Jadi sebenarnya dari sudut hukum pun memang dibenarkan. Ia tidak bertentangan dengan syarak pun, musafir tanpa mahram. Yang penting ada jaminan keselamatan. Dan kita pun pergi ke negara Islam dalam satu kumpulan jemaah. Sebenarnya lagi bahaya yang jenis backpackers pergi melancong. Ada yang kan sekarang ni wanita kita berani pergi melancong sampai ke New Zealand, Australia, UK, US, backpacker seorang diri. Itu sebenarnya lagilah bertentangan lah kan. Sebab apa? Pergi negara bukan Islam, seorang diri pula, kadang berdua dia sama-sama perempuan. Jadi wallahu alam, ia kurang sesuai bagi wanita Islam bila berjalan diri dalam keadaan yang tidak ada jaminan keselamatan begitu. Tapi kita umrah ni memang jemaah kapal terbang tu memang kapal terbang umrah je. Seronok naik kapal terbang umrah kan, sebab ada azan, mula dengan doa. Bila masuk waktu Zuhur, keluar azan Zuhur. Bila masuk waktu Asar, keluar azan Asar. Kemudian pramugara tu pun baca doa pun lembut je kan. Macam aduh, hai sayu kita dengar. Lepas tu pramugari pun tutup aurat kan. Bila saya borak-borak, tak apa ya, kita cakap sikit ya. Bila saya berborak, sebab duduk depan sekali tu kan, dengan pramugara tu umur dah 50 lebih. Rupanya pramugari ni sebab tu nampak macam tua. Kita bayangkan pramugara orang muda kan. Okey ya Ustaz. Okey, ingat orang muda dan sebagainya. Rupanya mereka sampai umur 60 boleh jadi pramugara. Lepas tu kita nampak dia amal kan. Dia tak tulis mas kan, dia amal. Rupanya dia adalah anak syarikat di bawah Mas Airlines, khusus untuk menguruskan jemaah umrah dan haji. Jadi pramugari tu dia dah berkhidmat di bawah amal. Dia orang ada yang dah lebih 10 tahun 15 tahun memang untuk khas penerbangan ke Mekah dan Madinah sahaja. Jadi saya kata, subhanallah, dia kata kalau yang pramugari mas yang nak pakai tudung, dia orang akan minta pindah kepada amal. Tapi jumlahnya terhad.
Jadi hanya pramugari di bawah amal saja dibenarkan pakai tudung. Dan pramugari yang di luar, yang selain daripada bawah amal, mereka sebenarnya ramai yang pakai tudung di luar. Tapi kerana kerja mereka buka. Tapi kita bukan nak kupas panjang pasal itulah. Dan sebab itu penerbangan amal ni di bawah Mars Airlines ni, dia tidak ada langsung pengurusan berkaitan dengan arak. Tapi kalau Mars yang biasa tu, dalam tu masih ada lagi arak. Kalau penumpang ada yang minta arak, mereka masih serve. Kita faham. Jadi daripada awal penerbangan sampai semuanya dalam keadaan selamat. Jadi musafir wanita walaupun tak mahram dibenarkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang hadir lebih kurang 1.3. Terima kasih ya sahabat-sahabat di Malaysia. 11.30 buat apa tu ya? Kalau ada soalan, malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Macam tak biasa ni. Kan ada tazkirah TMJ, tazkirah malam Jumaat. Kan biasa elan dia, malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Jadi 11.30 buat apa? Dengar tazkirah. Sini awal lagi lepas maghrib, tapi di Malaysia tazkirah. Subhanallah, alhamdulillah. Kita sambung pengajian tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah. Kalau saya nampak tu ada yang macam tawaduk. Macam tu kan. Gelak mama kita. Sebab apa? Memang tak pelik jet lag. Sebab apa di Malaysia, siapa yang dah biasa tidur pukul 10, saya pun tidur awal kan. Memanglah ngantuk ni. Sebab ni waktu tidur kita kat Malaysia. Lepas tu sahabat-sahabat ni pula tak berhenti ni baca Quran, zikir, jadi penat semua kan. Siapa yang rasa mengantuk tu, boleh je bangun pergi ambil angin. Sebab apa? Seksa sangat lawan ngantuk. Betul tak? Saya faham. Betul, saya memahami. Sebab saya ni penceramah, takkan saya nak tidur. Kan? Kalau saya berada di tempat duduk, muslimat sekalian, tak mustahil saya pun nera. Saya je nera. Jadi jangan rasa malu. Sama-sama kita macam ahli keluarga, bangun ambil udara segar kan. Selfie sekali. Biasa kalau selfie hilang ngantuk. Lepas tu mari duduk macam tu lah. Walau bagaimanapun, walaupun kita terlelap di majlis ilmu, itu jauh lebih baik lah. Jadi tak apa. Tapi kalau nak, sebab sayang kalau kita tak dapat apa yang dikongsikan, segarkan diri, pergi tandas, bersemuka ke dan sebagainya. Belakang tu je kan toilet tu. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebelum tu saya nak sebut, buat para jemaah, cuba sasarkan khatam Quran. Cuba sasarkan khatam Quran sepanjang kita berada di Mekah Madinah. Cadangannya kalau nak khatam kena 2 juzuk sehari lah. Tapi tak cukup juga 2 juzuk sehari. Kalau 3 juzuk sehari, dia 10 hari boleh khatam. Betul tak? Kita ada 30 juzuk. Jadi seolahnya tolak perjalanan, kita kena 3 juzuk sehari. Agak-agak dapat tak 3 juzuk sehari? InsyaAllah. Apa yang menghalang kita sekarang? Tak ada kerja lain. Maksudnya tak ada anak cucu nak urus. Kita sepenuhnya masa. Kan? Kadang kita dengar ada orang sehari 3 juzuk kat Malaysia. Dia tak ada kerja lain tu. Dah umur 60 nak buat apa? Quran lah. Kita kata kan. Tapi sebenarnya memang dia terpilih. Ramai orang yang tak ada buat apa pun. Kan? Dah tak ada komitmen nak jaga anak apa dan sebagainya. Dia tidak dirizkikan oleh Allah. Jadi kalau kita berada di tanah haram ni, di tanah suci ni, belum dapat khatam tu, kena muhasabah dan tanya diri sendiri. Jadi kalau tak mampu, tapi kalau sebut macam ni, kita macam menyedakkan diri lah. Kita akan ambil yang ni, kita tak ambil yang khatam tu. Kalau tak dapat pun khatam, kita ambil lah separuh. Terus rendah tu kan, 30 jadi 15. Rasa macam ada sinar sikit lah, sinar cahaya sikit. Ada sinar harapan. Ambil lah 15 juzuk. Tapi kena 1 juzuk setengah sehari. Apa yang saya cuba buat sendiri, kita cubalah ya muslimin muslimat, lepas waktu solat sekurang-kurangnya 10 muka surat. Maksudnya setengah juzuk.
Jadi satu hari dapatlah 2 juzuk setengah. Betul tak? Boleh congak tak ni ke nampak makanan ni? Boleh ha? Sebabnya 5 waktu kan. Kalau 10 sebab kita tahu satu juzuk 10 muka surat, satu juzuk 20 muka surat kan. Jadi 5 helai lah, kita ambil 5 helai sekali lepas waktu salat. Jadi insya-Allah kalau kita buat macam tu, kita dapat lebih 15 juzuk dekat 20 juzuk. Cuba buat setiap kali lepas solat 10 muka surat 5 helai sahaja. Cuba istiqamah yang tu pun dah alhamdulillah sangat bagus dah. Jadi mesti kena letak target. Kalau tak letak target, kita akan terlalai. Kita akan terlepas kerana pahala tu dilipat ganda. Apa sahaja ibadah di sini, zikir ke, bacaan Quran ke, solat ke, bahkan ramai muslimin, tapi muslimat khususnya bila di tanah haram ni memperbanyakkan solat qada. Sebab kita orang perempuan, kita ada waktu uzur kan. Mungkin kita datang uzur pukul 2 contoh. Sepatutnya kena qada tu. Datang uzur pukul 2, waktu zuhur dah masuk 1.20. Kita nak solat zuhur, tengok keluar haid kan. Kena qada tak waktu tu? Wajib qada. Kita ni mungkin kita fikir, oh mungkin keluar sebelum zuhur. Tapi kalau keluar 5 minit lepas zuhur pun kena qada. Cuma kita lambat perasan dan ramai yang ingat tak perlu qada. Sama juga bila kita solat mandi wajib, kemungkinan besar dah kering, dah bersuci, dah habis pun sebelum waktu yang kita solat tu. Jadi sebab itu ramai yang wanita setiap kali datang umrah, dia ambil peluang untuk qada setiap kali waktu solat. Jadi jangan tanyalah kawan-kawan kita tu, kau nampak duk qada solat tu kan, kenapa waktu muda dulu jahiliah ke? Kan? Tak solat ke macam mana? Tapi itu rutin biasanya mereka mengambil peluang. Lelaki pun sama, bolehlah semoga menampunglah mana solat kita yang tak sempurna. Jadi saya mengingatkan diri saya, sahabat-sahabat, mengambil peluang untuk letak target bacaan Al-Quran. Kalau letak 10 muka surat selepas kali lepas salat, kita akan dapat lebih kurang 2 juzuk setengah satu hari. Jadi 2 juzuk setengah kalau 10 hari jadi berapa? Dalam 25. Ya. Dapat 25 juzuk. Masya Allah. Allahu Akbar. Betul lah. Dapat 25 juzuk. Sebabnya 2 juzuk setengah. Kalau 3 juzuk dapat tu kan. Jadi dapat 5 juzuk. Kita boleh nampak sikit je lagi. Dan saya rasa kalau baca 10 muka surat tu, lebih kurang dalam 15 minit dah siap. Baca 5 minit siap. Jadi insyaAllah ya, cuba. Ni maghrib kita dah terlepas, nanti isyak balik, nanti kita qada balik lah. Jadi tak ada alasan sebenarnya, insyaAllah. Muslimin muslimat, kita akan sambung kuliah kita Ar-Rahim. Nama Allah yang kedua iaitu Ar-Rahim. Dan banyak kitab sebenarnya bila menuliskan nama Allah, dia akan gabungkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Macam kitab ni, Fiqh Asma'ul Husna, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin. Ni kita boleh nampak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi saya mengasingkan tu untuk memudahkan kita lah nak buat nota. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ni di dalam Al-Quran pun banyak digabungkan. Dan dia hampir sama. Dan dia saling melengkapi. Bahkan pernah saya tanya seorang guru lah, orang alim. Bila kita nak beramal dengan Asma'ul Husna, tanya guru ni, mana nama Allah yang paling semuanya terbaik, semuanya mulia, sama saja. Tetapi kita ni agak susah lah nak beramal dengan semua nama, nak pegang semua nama, nak bawa semua nama sentiasa. Lepas tu dia kata antara 99 nama Allah, bahkan sebahagian besar lagi ulama mengatakan nama Allah bukan 99. Ada yang kata 100, ada kata 110, ada 120, bahkan 130. Banyak lagi nama Allah yang lain. Jadi lalu disebutkan nama yang paling utama untuk disebut selalu pada lidah kalau nak beramal dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 nama ni. Sebab apa? Allah yang Razak, yang memberi rezeki, kerana dia mempunyai sifat yang pemurah tu. Pada Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang ni. Sebab tu Allah beri rezeki. Kerana sifat Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang itulah Allah ya Tawab, menerima taubat. Allah ya Ghafar, mengampunkan hamba. Allah ya Halim, yang Maha Lembut. Soalannya,
Nama-nama Allah yang lain terangkum di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan bila kita memuji nama Allah Ya Rahman Ya Rahim, kita sebenarnya memuji semua nama-nama Allah yang lain. Boleh faham ya? Tapi tak ada masalah kalau siapa yang beramal dengan zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Boleh. Subhanallah. Namun dalam satu keadaan mana kita nak pegang betul-betul, nak perbanyakkan memuji Allah dengan Asmaul Husna ni, kita boleh sebut Ya Rahman Ya Rahim. Masa saya pergi umrah kali pertama hujung tahun 2017, seorang baba dan dia ada pondok alim, seorang alim lah di Thailand. Kalau Thailand ni panggil baba kan, orang alim Thailand. Kalau baba pula baba. Okey, baba baba. Okey, kalau Indonesia kiai, kalau di Malaysia ni tok guru kan. Lepas tu ada habib dan sebagainya. Jadi baba ni dia kata dia buat lagu. Dia buat lagu nasyid Ya Rahman Ya Rahim, yang dijelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim je. Ulang-ulang pasal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi saya ni tak reti sangat. Nak ikut balik dia punya kita panggil apa, nada je. Nada. Lebih kurang macam ni lah. Dia baca apa ni lagunya, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Macam tu lah. Jadi sepanjang perjalanan tu memang zikir Ya Rahman Ya Rahim. Tapi pengalaman kami masa tu atas bas, mula-mula rasa biasa lagi. Rupanya bila lama-lama sebut Ya Rahman Ya Rahim ni, Ya Rahman Ya Rahim ni, tak sedar air mata mengalir. Yang jemaah lelaki pun menangis, yang susah nak menangis pun menangis. Dia kata itulah prosesnya. Zikrullah ni dia umpama mencuci. Kalau pakaian tu kotor, pakaian degil ni, cuci kain pelama tak hilang lagi. Kena sental dengan sabun yang lebih kuat. Tak hilang lagi, sental lagi dengan klorok contohnya lah. Jadi hati kita yang berkarat ni perlu disental juga. Jadi mungkin mula-mula zikir tak rasa lagi. Itu proses, baru peringkat lapisan yang atas. Sampai peringkat dia dah masuk ke dalam, mula rasa menyerap ke dalam hati kita kalimah zikrullah tersebut. Jadi kita pun sama, esok jauhlah memang Ustaz akan memimpin kita dengan zikir-zikir, dan insya-Allah kita juga akan sama-sama mengucapkan, melafazkan zikir Ya Rahman Ya Rahim. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ar-Rahim lebih membawa maksud Allah yang Maha Penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Okey, sebelum kita terus ni, boleh tak muslimat semua pusing ke duk mikir tak pusing ke mana. Nak pusing lah pula. Okey, pusing ke sana lah, pusing ke kanan. Kiri. Okey, kiri. Okey, pusing ke kiri. Pusing kejap. Badan sekali, semua pusing. Okey, semua pusing. Pusing dengan lutut-lutut sekali. Pusing belakang. Ini adalah nak urut. Ini yang lelaki pun sama. Tolonglah. Tolong duduk rapat. Paling kurang ada pasangan 2 orang jadi dah. Kalau boleh sambung lagi bagus. Okey, sekarang kita minta okey, jangan jauh sangat, rapat sikit, nanti kata siapa siam pula. Dia nak urut tapi sakit pinggang pula. Rapat sikit supaya selesa. Sabar. Dia tak sabar, dia ngurut dah. Okey, macam ni jauh urut lagi. Rapat dulu, saya nampak ada yang jauh. Kena ada. Okey, sekarang ni orang depan dia ada kelebihan. Boleh minta dengan orang belakang nak urut bahagian mana. Jadi boleh bisik, dia rasa lengah. Mula-mula urut dulu. Sebelum kita buat karate, urut dulu. Okey, sekarang kita buat sama-sama lah. Urut bahu dulu, semua urut bahu dengan kasih sayang. Sambil sebut nama Allah Ya Salam. Ya Salam, Ya Salam. Ya Salam ni, Ya Allah yang Maha memberi kesihatan, keselamatan, kesejahteraan. Okey, sebut Ya Salam, Ya Salam. Urut bahu. Okey, sentuh sikit bahagian leher, pergi ke leher sikit. Ya, sentuh sikit, mana yang geli lagi bagus. Leher tu, pergi sikit leher. Okey, sekarang sebab tu saya suruh rapat. Sekarang ni rasa sikit telinga, cuba cari telinga. Okey.
Cuba urut sikit bahagian bawah telinga tu. Oh, sedap urat tu. Subhanallah. Okey, tarik sikit telinga. Tarik sikit telinga. Suka dia. Masya-Allah. Okey, sekarang sebab tu saya suruh dekat. Sekarang ni kan pergi sentuh sikit kening. Daripada belakang kening. Yang ni memang sedap. Okey, urut daripada tengah ke tepi. Sampailah hujung tu, tekan-tekan sikit. Cuba tengok saya buat. Tarik, lepas tu kan ke tepi gini. Kalau nak buat sambung macam payah, buat dua-dua, senang sikit. Pasangan berdua-dua. Sebab saya takut tak sapa. Okey. Maksudnya sampai tepi, tekan-tekan sikit. Biar rasa lega sikit. Faham ya? Kita tarik gini, lepas tu kita tekan sikit. Gitu. Okey, subhanallah. Akan rasa sedap. Masya-Allah. Sebab letih ni mata kita apa semua kan penat. Buat. Ya salam sambil sebut ya salam. Ya salam. Subhanallah, Allahu akbar. Ya salam. Masya-Allah, Allahu akbar. Orang lelaki buat tu tanpa ada perasaan yang pelik-pelik deh. Okey, sekarang kita pergi kepada belum lagi urut pinggang. Urut pinggang pula, urut pinggang. Geli tak geli kena urut juga pinggang. Okey, kena urut juga pinggang. Subhanallah. Geli. Lemak banyak. Okey, masa urut tanpa komplain ya, berlipat-lipat ke kan. Akak ada 4 lipat. Saya dah kira. Jangan komplain. Okey, urut pinggang sikit. Okey, last sekali sekarang kita nak karate. Okey, karate. Kiri kanan, karate kiri kanan. Oh, sedap. Karate kuat-kuat. Ambillah peluang ni kalau rasa nak lepas geram. Okey, karate juga pinggang, karate pinggang. Kita boleh tunjuk orang lelaki. Oh, bersungguh juga orang lelaki. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah sekarang kita kena pusing. Sebab kesian orang paling belakang tak ada orang urut. Okey, pusing sekarang. Balas balik. Sebab apa? Sebab orang belakang tadi dah buat kebajikan pada kita, dah urut kita, balas balik. Baru adil. Okey, sekarang ya salam. Oh, geli. Tak apa, duduk je Hajah. Gosok-gosok je. Subhanallah. Sekarang kita urut. Sahabat-sahabat urut bahu macam tadi. Urut bahu. Urut sikit leher. Sampai belakang telinga kita urut. Masya Allah. Boleh je kalau apa ni nak angkat sikit. Tunjuk laki. Masya Allah. Seronok tengok orang lelaki ngurut bersungguh. Tak apa. Angkat gini je. Okey. Okey, urut bahu dulu. Bahu pergi ke leher. Okey, sekarang macam tadi. Kening. Okey. Ustaz tunjuk orang lelaki tu sungguh-sungguh. Ya, jangan putih. Betul. Saya boleh belajar apa? Pantai. Bahagian kepala buat macam ni. Oh, pantai. Oh, pantai. Saya betul tu. Tak tukar. Tukar. Dah. Baik. Yang belakang ni ada rezeki. Kau ngantuk tu. Ya salam. Jangan malam tak boleh tidur sudah. Dah malam tak tidur.
Dapat tenaga ni apa? Tenaga. Alhamdulillah. Apa perasaan? Apa perasaan? Oh, perasaan saya cukup indah. Saya memang Alhamdulillah. teruja. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Ini memang satu nikmat. Terima kasih Daun Kalali. Kalau boleh nak lagi. Yang nak lagi tu sambung kat bilik ya. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat. Saya ni kalau mikir untuk sampaikan ceramah saja, saya sambung je. Tapi saya kena bantu. Bantu muslimin-muslimat supaya berada di alam nyata. Sebab kalau tak, dia bukan nampak saya tu kan. Jadi begitulah ya. Sudah berada di alam nyata ya semua. Alhamdulillah. Jadi kita boleh sambung. Masya Allah. Muslimin-muslimat, InsyaAllah tak lama ni kupasan pasal Ar-Rahim sebab dia dah terkandung dalam penjelasan semalam. Saya terus pergi kepada maksud Ar-Rahim. Dia lebih kepada kasih sayang. Kalau Ar-Rahman semalam, Rahman Allah, dia terkandung dalam itu sifat pemurah Allah. Tapi Ar-Rahim ini lebih kepada kasih sayang yang tiada pandingan. Kita kan, kalau dah tahu ada orang tak suka kita, kita boleh tak sayang orang tu? Mungkin susah. Dan lagi kalau kita tahu dia telah mengata, mengutuk, mengeji kita, menghina, susah kita nak beri kasih sayang. Tiba-tiba nak belanja makan ke? Tiba-tiba kita nak bagi hadiah hari lahir ke? Mungkin tak. Mungkin tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hambanya mengutuk, mengeji Allah. Contoh kan, kita tengok ada yang tulis karikatur Nabi Muhammad, kutuk nama Allah dan sebagainya. Tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada dia. Allah tak putuskan. Allah tetap beri oksigen dan sebagainya. Itu yang disebutkan sifat rahmat dan rahim Allah ini total tanpa syarat. Kita ni kalau nak menyayangi seseorang bersyarat. Bila orang tu sayang kita, kita sayanglah semula. Kalau orang tu benci kita, kita tak adalah benci tapi tak adalah perasaan sayang tu. Jadi dialah Allah yang Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasihi setiap makhluk dan hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi muslimin-muslimat, sebahagiannya ahli tafsir mengatakan Rahman Allah untuk sekalian, tetapi Rahim Allah khusus untuk orang beriman sahaja. Jadi rahmat Allah untuk semua, hambanya yang beriman ataupun hambanya yang tidak beriman, hambanya yang bersyukur ataupun hambanya yang kufur. Tak apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kurma apa ni? Ini kurma ajwa Ustaz kan? Ini kurma ajwa aliyah yang jumbo, yang plus size. Memang ada yang sebesar ni. Besar kan? Dan memang muslimin-muslimat, kami pun memang ada jual. Sebab itu kami ada jual 4 saiz. Ada kurma ajwa jumbo, ada yang big, ada yang medium, ada yang small. Jadi yang kita biasa makan tu kan yang small tu kan. Jadi yang kecil. Subhanallah, rezeki kita ni. Kan, jadi sahabat, saya nak tunjuk kat orang Malaysia besar tak besar ni sebesar ibu jari. Sebesar ibu jari. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang melihat di mana saja, kalian juga akan dapat menjadi tetamu Allah dalam waktu yang terdekat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami sentiasa doakan sahabat tu, terutamanya pada masa banjir. Jadi beli pada saya ni, kalau saya makan tak jadi syamah ni. Makan. Subhanallah, tak apa, makan. Siapa nak ambil yang kali kedua ke? Jadi muslimin muslimat, dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulk fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Yang bermaksud Tuhanmu adalah yang maha
adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya dia adalah maha penyayang terhadapmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang berada di Malaysia dah pukul 12 malam tapi ada dalam 1,400 lagi. Subhanallah, hebat dia orang. Tapi masa mengurut tadi naik 15, 16. So ada orang seronok tengok. Masa tu seronok sebab apa? Dia orang tengok ukhuwah kasih sayang yang terbina ni. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, perkataan Ar-Rahim disebut sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran. 60 kali. Manakala perkataan Rahmat disebut sebanyak 64 kali. Kasih sayang Allah memenuhi seluruh langit dan bumi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita akan bacakan satu hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya baca sebab muslimin muslimat tengah makan kurma. Kan tercekik kalau saya ajak baca sama-sama. Jadi dengarkanlah ya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qudima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabyun fa idza imra'atun min subyi qad tahlubu sadyaha tasqi ila idza wajadat sabiyan fi sabi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu faqala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi tarihah waladaha fi an-nar qulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Subhanallah. Yang bermaksud, suatu ketika rombongan tawanan perang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang biasa menyusukan anak kecil. Apabila dia mendapatkan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka ia akan mengambilnya dan menyusukannya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada kami, menurut kalian, apakah perempuan itu sanggup melemparkan bayinya ke dalam api? Kami menjawab, sesungguhnya ia tidak akan sanggup melemparkan anaknya ke dalam api selagi mana ia masih sanggup menjauhkannya daripada api tersebut. Lalu baginda bersabda, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, kalaulah kita lihat ada seorang ibu yang sangat menyayangi. Siapa ibu kat sini angkat tangan? Hampir semua seorang ibu kan? Masya Allah. Siapa bapa kat sini angkat tangan? Tak berapa nak angkat tu. Angkat, kena ngaku. Seorang bapa. Subhanallah. Ibu dan bapa, kita ni sanggup berkorban apa sahaja untuk anak kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi belum tentulah anak sanggup berkorban apa sahaja untuk ibu dan ayah. Dan kita pun tidak mengharap dan menagih seumpama itulah. Sebab apa? Kasih sayang ibu ayah memang tak boleh menandingi kasih sayang seorang anak. Sebagaimana kita pun tak buat perkara yang sama kepada ibu ayah kita. Betul tak? Jadi bila anak kita tak tunjukkan kasih sayang sebagaimana kita tunjukkan kasih sayang, ingat baliklah, sedar dirilah diri kita ni. Kita pun tak buat begitu kepada ibu ayah. Sebab itu kasih sayang ibu ayah ini kasih sayang yang tidak ada tandingan selepas kasih sayang Allah dan Rasulullah kepada umatnya. Kasih sayang ibu ayah lah yang paling tinggi selepas kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyebutkan bandingan kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Masya Allah. Subhanallah, di atas muka bumi ini tiada siapa yang mampu menandingi kasih sayang seorang ibu. Tetapi Allah dengan sifat Ar-Rahimnya memiliki nilai kasih sayang yang jauh lebih besar berbanding kasih sayang manusia, walaupun kasih sayang manusia itu dihimpunkan sekaligus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya terus pergilah kepada kesimpulan. Rasa segar terus bunyi kesimpulan kan? Itu teknik sahaja ya. Teknik Ustazah. Dia ada kesimpulan, dia ada penutup, dia ada akhirnya. Dan sebagai
kesudahan yang betul-betul. Dia ada banyak peringkat tu. Tapi insya-Allah saya faham masing-masing kita nak tahlil pula, lepas tu nak solat isyak kan. Okey, kita nak pergi kepada saya nak pilih ni sebab ada banyak hadis Nabi yang sebenarnya kita himpunkan untuk memahami sifat Ar-Rahim Allah ni. Masya-Allah. Okey. Sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dah siap minum kurma kan? Minum kurma. Sebab nampak minum air. Saya sebut minum makan kurma. Jadi hadis ni sama-sama ikut saya baca ya. Okey. Boleh tunjuk kepada sahabat kita ya, pusing. Okey, baca kuat-kuat ya. Ambil barakah membaca hadis Nabi. Ini hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun bihi faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'lamathu a'lamtahu qala la qala a'limhu falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbak alladhi ahbabtani lahu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang lelaki yang lalu. Ada seorang sahabat ni duduk depan Nabi. Kemudian ada pula seorang lelaki lalu. Lantas orang yang duduk di hadapan Nabi berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya mencintai orang tu. Ya Rasulullah, aku sayang orang tu, orang yang melintas tu." Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, "Apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya? Kamu bagi tahu tak yang kamu sayang dia?" Lalu dia menjawab, "Belum. Aku tak pernah cakap ya Rasulullah." Rasulullah SAW terus bersabda, "Beritahukanlah kepadanya." Kemudian lelaki itu pun menemui orang tersebut dan berkata, "Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah." Orang itu pun menjawab, "Semoga kamu dicintai oleh zat yang menjadikan kamu cinta kepadaku kerananya." Subhanallah. Macam mana Nabi suruh? Bila kita sayang seseorang, kita cinta seseorang, Nabi memerintahkan supaya suruh bagi tahu, suruh cakap sayang. Lalu sahabat ni pun berkata, "Sesungguhnya aku menyayangimu kerana Allah." Lalu cara jawab bila orang sebut begitu ialah, "Sesungguhnya semoga kamu dicintai oleh Allah yang telah menjadikan kamu mencintaiku kerananya." Subhanallah. Hebatnya ayat jawapan ni, dia mengajarkan apabila orang tu sayang tu, dia terus puji Allah. Semoga kamu dicintai oleh Allah kerana yang menyebabkan kamu cinta kepadaku kerananya. Faham maksud dia ya? Kita ni menyayangi orang, kalau bukan kerana Allah yang membenarkan, Allah memberikan rasa kasih sayang, kita tak mampu nak sayang orang. Jadi sifat kasih sayang ada dalam diri kita ni adalah kurniaan daripada Allah. Jadi kita nak praktis terus ni. Praktis terus, sayang ada orang sebelah ni. Sayang. Sekarang ni mengadap berduaan. Orang lelaki ngadap. Orang lelaki susah sikit ni nak cakap sayang-sayang ni. Ngadap. Sebab ni contoh dalam ni, contoh dalam hadis ni, lelaki sama lelaki ni. Geli tak geli, kalau rasa nak mutah tahan.
Sekarang ni kita buat sebagaimana sahabat Nabi. Ini kira sunnah lah ni ya. Sunnah para sahabat Nabi. Gunakan perkataan apa? Saya sayang kamu kerana Allah. Dan jawabnya adalah semoga kamu dicintai oleh Allah yang telah memberikan kamu rasa cinta kepadaku kerana Allah. Panjang tu kan. Rasa macam tak apa, kita praktis. Sebab tu bila belajar terus praktis. Orang lelaki dah tahulah dia dengar ke dak ceramah tu. Gerti tak tu? Tengok dia dak cari pasangan. Ustaz berdua. Yang ni berdua. Ustaz Syukri dengan. Tengok tu. Ustaz Syukri, Masya Allah. Yang bertiga pun tak apa. Okey. Mula sekarang, Wahid, Isnin. Ustazah apa ni? Ustazah Sai, Puan Sai pergi dekat pasangan. Kena praktis lalu. Pergi sekarang. Cik arahan. Sebab Nabi suruh pergi cakap. Okey. Sekarang Wahid, Isnin, Salasah. Okey, cakap. Masya Allah. Terpulang. Mula, siapa mula dulu? Yang kanan mula dulu. Saya sayang kamu, awak kerana Allah. Okey, jawapannya semoga kamu dicintai oleh Allah yang menjadikan kamu cinta kepadaku kerananya. Subhanallah. Tengok, sekejap nak tunjuk sikit pasangan tu. Okey, nak suruh ulang. Cepat-cepat tengok tu. Ustaz Azmi tadi pegang tangan, lepas tu tak pegang. Ustaz Azmi, suami isteri ke. Okey, sekali lagi Muslimat suruh ulang. Okey. Kita buat, saya sebut ni, sahabat-sahabat ikut ya. Okey. Sekarang ni, tahu dah nama kan? Sebut nama lah. Saya sayang Siti. Sebutlah nama. Orang lelaki. Okey, test lagi sekali. Okey. Wahid, Isnin, Salasah. Sesungguhnya, saya mencintai. Dah sebut ya? Kerana Allah. Okey, jawapan balas. Semoga kamu dicintai oleh Allah yang menjadikan kamu cinta kepadaku kerananya. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Jadi, selepas ni, muslimin-muslimat, inilah di antara cara ataupun kaifiat. Kan kalau kita belajar satu ilmu, kita belajar zikir, kan? Contohnya, ada seorang guru mengajarkan kita sesuatu zikir. Kita akan tanya, macam mana nak beramal dengan zikir tu? Namanya kalimah kaifiat. Jadi bagaimana kita nak beramal dengan nama Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang ni? Itulah kaedahnya. Bagaimana beramal? Dengan kita menyebutkan kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah ni. Jadi bila balik Malaysia esok, pada anak, pada suami, pada isteri, pada kawan-kawan, biasakan sebut kalimah saya sayang kamu kerana Allah. Bang, saya sayang abang kerana Allah. Bila sebut je, ikat perkataan kerana Allah. Sebab sahabat sunnah sahabat ni memang sebut perkataan Masya Allah. Sekejap. Minta maaf. Perkataannya adalah inni uhibbuka fillah. Kalau nak sebut bahasa Arab pun boleh lah. Tapi itu perbualan dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh je sebut dalam bahasa Melayu. Inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Bila syaitan dengar je kita sebut nama Allah, surrender dia. Dia orang ni saling menyayangi kerana Allah, tak boleh nak kacau. Sebab ramai kasih sayang yang terbina bukan kerana Allah. Kerana kepentingan, kerana hawa nafsu. Sebab itu kita nampak ramai pasangan yang berpecah belah dan sebagainya. Ada orang yang berkawan atas dasar harta, atas dasar duit. Bila kawan tu dah tak ada, bankrupt, tak berkawan dah dia. Masya Allah, ada banyak sebab. Tapi bila kita sebut berkasih sayang kerana Allah, insya Allah Allah akan jaga. Allah nampak, Allah dengar, Allah jadi saksi.
kita sebut kita sayang anak kita kerana Allah, sayang suami, sayang isteri kerana Allah, dan kita ajar anak kita pula, orang yang tu, cara jawab sebagaimana sunnah sahabat Nabi ini menjawab. Subhanallah. Maka insya-Allah begitulah kaifiatnya kita memahami nama Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Subhanallah. Khulasah ya, khulasah. Insya-Allah. Subhanallah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, apabila kami menghitung ucapan Rasulullah dalam satu majlis, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Baginda mengucapkannya sebanyak 100 kali. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar. Dia berkata, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Ini diceritakan oleh sahabat Nabi apabila kami menghitung ucapan Rasulullah dalam satu majlis. Nabi ucap apa? Duduk dalam satu majlis, tak ada kuliah, tak ada ceramah, tetapi itu yang disebut majlis zikir tu. Yang hadis Nabi sebut apa? Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melihat taman syurga, farta'u, maka singgah, duduk sekejap, singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di mana itu taman syurga? Nabi sebut hilaquz zikri, iaitu halaqah ni macam perhimpunan bulatan zikir. Sebab itu kalau kita duduk dengan sahabat 4 orang kan, 3 orang ataupun 2 orang, nak bagi tazkirah tak reti, kita kata kita buat majlis zikir ya. Duduk 2 orang, duduk habiskan zikir. Kan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ke, la ilaha illallah ke, itu dah dikira taman syurga. Faham ya? Dah dikira taman syurga. Bukan hanya majlis ilmu, majlis duduk berhimpun 2 orang ke atas, seorang tak kira majlis lah. Dia mesti ada 2 orang sekurang-kurangnya, dan insya-Allah majlis seumpama itu dihadiri oleh para malaikat. Jadi diceritakan oleh sahabat Nabi ini, Rasulullah pernah berada dalam satu majlis, Nabi ulang sebanyak 100 kali apa dia? Sama-sama kita sebut, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Dikau adalah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah itulah kaifiat antaranya. Siapa yang nak beramal dengan nama Allah Ar-Rahim, kita boleh membaca zikir-zikir yang mengandungi nama Ar-Rahim. Contoh zikir yang lain, zikir apa ni, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Tak ada nama Allah ya Rahim. Tapi nama Allah ya Rahman ya Rahim direct pun kita boleh. Sebab biasa orang akan tanya bab kaifiat, bagaimana kaedah nak beramal. Jadi salah satunya adalah zikir tadi itulah. Zikir Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ulang 100 kali kaedah beramal dengan nama Allah Ar-Rahim. Jadi alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian kita bagi siri yang kedua, tadabbur Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah tadabbur esok kita akan pergi kepada nama yang ketiga. Nama apa? Al-Malik. Betul tak? Tiba-tiba bela kan? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Al-Malikul Quddus. Okey, jadi nama seterusnya ada nama Al-Malik. Okey, alhamdulillah, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sedang elok. Bukan. Ingatkan azan insya ya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang hadir. Ada lagi 1,200 yang hadir. Dah 12.30 kat Malaysia lebih kurang ya. Kami mendoakan buat sahabat-sahabat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, kurniakanlah rezeki buat saudara-saudara kami
keluarga kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam khususnya di Malaysia ya Allah, menjadi tetamu-Mu ya Allah, dengan rezeki yang hasil usaha mereka ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya mereka sampai menjadi tetamu-Mu ya Allah di bumi yang barakah ini ya Allah. Ya Allah, kami ingin membawa ahli keluarga kami ya Allah. Kami ingin membawa pasangan, anak-anak, zuriat keturunan kami di sini ya Allah. Ibu bapa kami, adik-adik kami ya Allah. Izinkanlah ya Allah limpahan rezeki melalui kami ya Allah, dan kami boleh membawa seramai mungkin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Khusus buat saudara kami yang sedang diuji dengan banjir ya Allah. Berilah kekuatan, ketabahan ya Allah, dan gantikanlah apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik di sisi-Mu di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah rezeki yang barakah melimpah ruah buat mereka untuk memulakan kehidupan ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati dan mudahkanlah Allah, ya Allah, urusan-urusan sahabat-sahabat saudara-saudara kami di Malaysia yang tidak terkena musibah banjir, untuk turun membantu saudara-saudara kami dalam mencuci, membersih rumah, dalam berkongsi rezeki ya Allah, agar kami saling tolong-menolong di dunia dan tolong-menolong menarik sama-sama masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada saat ini ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya ya Allah di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang berada di Malaysia yang bertanya, sebab ramai yang tanya, minta maaf ya, saya terangkan. Yang nak mengikuti umrah bersama dengan Ustazah Asma, kami travel hijrah Sinan Berhad. InsyaAllah saya akan bawa bersama-sama lagi jemaah 1 hari bulan 3, dan kita buka masa tu insyaAllah hajatnya 1 kapal terbang, lebih kurang 300 jemaah. Kita nak bawa 1 flight, maksudnya habis 1 flight kita tutup lah. Jadi masa tu jumlah mutawif pun akan bertambah sebagaimana jumlah tersebut, dan kita buka untuk bawa anak-anak. Jadi anak-anak setakat hari ini dimaklumkan memang boleh bawa, tapi hanya 12 tahun ke atas boleh masuk masjid dan buat umrah. 12 tahun ke atas boleh masuk masjid, Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi kalau siapa yang bawa anak bawah 12 dibenarkan, kita akan uruskan semua. Tetapi mereka duduk di hotel, ataupun kita nampakkan ada jemaah yang bawa anak dia solat di luar pagar tu. Jadi bolehlah solat di luar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat boleh tengok pada nombor telefon yang dikongsikan. Ustaz, ada nombor telefon yang dikongsikan? Ada di ruangan komen. Kena pin ya, nombor telefon, ataupun saya baca terus ya. Kadang-kadang diorang ni nak terus kita baca. Okey, nombor telefonnya sahabat-sahabat muslimin-muslimat insya-Allah. Dan inilah antara pengisiannya bila ikuti travel kita. Ada pengisian khas secara termasuk package. Kalau ada orang kata kenapa Ustazah macam harga Ustazah agak mahal sikit, sebenarnya tuan-puan kita kena tengok hotel dekat di Makkah nanti Safah depan betul pintu masuk Masjidil Haram. Kemudian kita makan 3 kali sehari. Perasan tak kalau muslimat beli kebab pun dah RM15. Sebenarnya makanan sangat mahal. Jadi kita makan 3 kali sehari. Lepas tu program kita ni dekat luar tadi harga beza. Ini antara package bila dalam ni yang paling tinggi lah. Jadi termasuk semua. Tujuan kita keluar ni sebab kita tak boleh buat majlis ilmu ni di masjid. Okey, boleh hubungi nombor telefon. Ada 1,200 lagi, diorang ni sayang sungguh lah kan. 0115866167. Simpan nombor ni sahabat-sahabat di Malaysia. Okey, 0115866167. 5686 0115866167. Jadi kalau lambat sikit tu harap sabarlah ya. InsyaAllah itulah hajatnya. Kita terbang 1 kapal terbang InsyaAllah, dan naik Saudi kan. Tengok keadaan. Wallahu alam.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi